أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. الله ما شاء الله. آمين آمين يا رب. إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمة لك. ما شاء الله ما شاء الله. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب يا رب. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله الله. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah. Begitulah baca-bacaan ayat suci Al-Quranul Karim daripada Ustaz Wan Ainuddin Hilmi bin Abdullah yang merupakan johan tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun 2016, merupakan seorang mutiara permata Al-Quran dalam negara kita yang telah membacakan ayat daripada surah Al-Baqarah. Ulang kaji kita pada minggu ini daripada ayat 127 hingga 129. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Apa khabar penonton-penonton my #Quran Time, baca, faham dan amal. Alhamdulillah pada hari ini cukup istimewa. Seperti biasa Al-Fadhil Ustaz Fazrul kita berbaju merah hari ini Ustaz. Okey, alhamdulillah. Masya-Allah, alhamdulillah. Dan kita cukup bertuah. Saya secara peribadi sangat seronok pada hari ini. Kita didatangkan khas bintang ilmuwan kita setelah beberapa kali kita jemput. Akhirnya Allah Taala takdirkan pertemuan kita pada hari ini. Seorang bintang dalam bidang Al-Quran Karim. Yang tadi ada yang komen Ustaz, bahasa Ustaz Wan baca tadi, ada Siti Khalijah kata alhamdulillah bergetar hati dengar bacaan daripada Ustaz Wan. Alhamdulillah. Dan itu yang kita nak Ustaz ya. Dan memang itu apabila Ustaz membaca sebentar tadi melihat kepada doa Nabi Ibrahim tadi itu, subhanallah, dia membawa imbauan kepada macam mana perjuangan Nabi Ibrahim Ustaz ya, di mana doa Nabi Ibrahim pada ayat 129 sebentar tadi ataupun di peringkat 127 tadi, iaitu kalau 129 itu minta dibangkitkan rasul yang ada 3 tugas tadi itu, iaitu tilawah, ta'lim dan juga tazkiyah, 3 perkara itu. Dan nanti bila kita bertemu ke depan rupa-rupanya Allah bagi, tetapi
dalam bentuk tilawah, ta'lim, tazkiyah dahulu. Tazkiyah dahulu baru ta'lim Ustaz ya. Jadi susunannya berbeza, tetapi seorang nabi berdoa dan dibacakan tadi dalam bentuk yang amat apa istilahnya menggetarkan ya, yang harapnya kita dapat mengulang kaji pada hari ini dan dapat kita ambil manfaat bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Jadi alhamdulillah pada hari ini Ustaz ya, kita bersama dengan Ustaz Wan Ainuddin, Ustaz berpengalaman Johan antarabangsa Ustaz ya, bercakap tentang Quran, Johan 2016 dan legasi Nabi Ibrahim. Sebenarnya boleh tak Ustaz berkongsi sedikit apakah yang Ustaz laksanakan sebelum 2016 dan juga selepas dah juara tu Ustaz? Apa yang Ustaz laksanakan untuk perjuangan Quran ini? Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Tamizi. Jadi apa yang saya lakukan sebelum musabaqah sebelum 2016 itu ialah antaranya kalau kita kata perjuangan Quran ini, saya banyak terjun dalam bidang mengajarlah, mengajar Quran. Daripada sebelum saya menang pun lagi, saya memang banyak mengajar daripada office ke office, daripada rumah ke rumah dululah. Kemudian bila sudah menang tahun 2010 Johan Kebangsaan tu, saya mula mengajar secara lebih aktif di masjid-masjid dan sebagainya. Kemudian bila saya menang 2016, target saya adalah untuk melahirkan lebih ramai orang yang boleh baca Quran, terutamanya orang yang boleh menggantikan legasi kita yang dah semakin berumur ni. Tapi nampak muda lagi. Lebih muda lagi tu. Okey, masya-Allah. Jadi untuk tujuan itu saya banyak buka kelas taranum yang mana dihadiri oleh qari-qari muda kita, dan itu pun setelah diberikan izin oleh guru saya untuk meneruskan pada kelas itu. Sampai sekarang pun. Sebut sikit tak kita punya, saya apa ni difahamkan Ustaz Wan banyak talaqi Al-Quran, pergi ke Mesir dan dikenali dengan bumi Al-Quran, ummul dunia, ataupun disebut sebagai tempat lubuk orang nak mengaji Quran, semata-mata nak belajar Quran. Dan pernah bertalaqi dengan guru-guru yang kita kata apa, yang sanadnya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh Ustaz kongsikan sedikit Ustaz? Masya-Allah. Itu soalan susah nak jawab. Pertama bagi motivasi semangat. Jadi itulah pun yang antara perkara yang saya pengorbananlah kira. Sebab bukan tujuan nak pergi itu untuk belagu sangat. Tujuan tu untuk tambah top up pada ilmu yang mana saya rasa masa tu belum cukup tahun 2019 tu. Jadi saya pergi setahun itu untuk talaqi. Jadi banyak guru-guru yang saya jumpa di sana. Alhamdulillah saya dapat sanad dekat sana, sanad setelah berguru khatam 3-4 kali juga saya khatam untuk dapat sanad itu. Jadi macam mana Ustaz melihat kepentingan kita bertalaqi? Sebab hari ini ramai di luar sana nak belajar Quran. My Quran Time juga salah satu platform, tapi ia lebih kepada asas macam Ustaz Wan sebutlah tadika lah. Kena cari lagi di luar sana asas yang perlu ada dalam setiap pembaca Al-Quran yang nak baca Quran. Macam mana nak cari ilmu Al-Quran, nak mula ni macam mana Ustaz? Jadi basicnya adalah seperti mana kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Itu basic dia. Mana ilmu ni adalah berdasarkan daripada pembelajaran, daripada belajar. Jadi basic kepada belajar Quran ini adalah dia mesti musyafahah. Itu musyafahah. Dia tidak ada pembelajaran Quran tidak sabit dengan cara baca buku, tidak sabit dengan cara tengok TV ke, tidak. Tapi daripada mulut ke mulut. Maknanya tak sama dengan ilmu lain. Kalau fiqh tak ada telinga ya. Di masjid tak, tapi Quran musyafahah tu apa Ustaz? Musyafahah was-sami'ah. Dia dua Quran ini. Dia musyafahah mulut ke mulut. Maknanya jumpa guru, kita baca depan guru, guru nampak mulut kita nampak guru mulut, itu maksud dia. Lepas tu kita ikut mulut dia. Satu. Kemudian berdasarkan as-sami'ah. Sami'ah maknanya kita dengar dia baca. Contoh daripada bacaan dia kita tiru. Dua perkara ni adalah satu, itu basic yang ditekankan oleh para ulama zaman berzaman. Tak boleh lepas daripada dua perkara tadi. Okey,
kita mendengar guru baca dan langsung, dan guru juga boleh mendengar untuk menegur bacaan kita dan kita meniru Ustaz. Meniru. Itu sebabnya kali ini kita nak kita walaupun dah banyak soalan juga tapi kita nak dengar dulu hari ini Fatihah daripada Ustaz Wan Ainuddin ya. Tuan-tuan yang berada di rumah tolong perhatikan betul-betul mulut bagaimana Ustaz Wan Ainuddin membaca Al-Fatihah ya. Lantaran apa, berkali-kali kita baca berbagai kuru yang kita baca sebenarnya ia akan memantapkan lagi, dan sudah tentunya Fatihah yang kita baca berkali-kali Ustaznya dia adalah, kalau kita belajar sebelum ini Quran ini induknya pada Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu wajib dibaca pada solat, dan solat ini adalah tiang agama, jadi perlu sangat kita ulang dan ulang. Mari sama-sama kita persilakan Ustaz Wan Ainuddin membacakan Al-Fatihah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, begitulah bacaan daripada Ustaz sebentar tadi. Tapi tadi gambar kecil Ustaz ya, gambar kecil. Kali ini nak minta Ustaz baca sekali lagi, kita tapi minta kali ini kamera fokus kan. Kamera pada fokus Ustaz Wan saja nak tengok mulut. Tadi dah nampak dah. Tadi dah nampak dah. Saya dengar jelas kat sebelah, tapi nak bagi penonton dengar sekali lagi. Betul. Jadi tuan-tuan yang berada di rumah sila bersedia. Kali ini tuan-tuan special istimewa hari ini kita terus sahaja zoom kepada Ustaz. Sebab ada hari ini Ustaz komen daripada Siti Hadijah, wow, bestnya hari ini kita belajar Al-Fatihah dengan Ustaz Wan. Yes. Penting. Ustaz Wan dah sampai ke Mesir. Kemudian kita belajar dengan Ustaz Wan. Nanti ada ruang lagi Ustaz Wan datang ke lokasi masing-masing. Kita minta kamera fokus pada muka Ustaz Wan. Al-Fatihah. Sila. Sama-sama kita belajar. Baik, sila sekali Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah Ustaznya. Alhamdulillah kali ini bagi tuan-tuan yang berada di rumah ya, kita dapat memerhatikan ya. Semalam kita bincang tentang mim dengan nun. Kena buka, kena tutup tu Ustaz kan. Cara sebutnya tu tadi boleh diperhatikan betul-betul bagaimana bacaannya itu tadi. Dan ini amat penting lantaran apa? Kerana dengan makhraj yang bagus ini sebenarnya kita sedang mencelup Ustaz. Ya, kita sedang mencelup diri kita dengan celupan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kalau katakan pada muka surat 21 ada istilah sibghatallah pada ayat 138, dan kita nak baca ya bersama dengan Ustaz Tirmizi dan Ustaz Wan Ainuddin. Jadi mungkin Ustaz Tirmizi baca ayat 138 dan 139, kemudian Ustaz Wan Ainuddin ambil yang 140 sampai 141. Ya, kita berganding pada hari ini agar kita tahu bahawa perjuangan Al-Quran ini kita belajar. Bagi tuan-tuan mungkin ada yang kata bahawa saya ni perlahan-lahan kan, saya ni masih merangkak-rangkak, tapi ini adalah antara proses celupan Allah. Nanti
datang masuk al-Quran itu ke dalam hati kita dan kita faham pula, kita amalkan, Allah menyatakan siapa lagi yang lebih baik celupannya daripada sibrah Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita buka halaman 21. Kita mulakan dengan ayat 138 139 Ustaz Tirmizi ya, dan diteruskan oleh Ustaz Wan Ainuddin 2 ayat selepasnya. Saya ingat saya nak rehat ini ni. Saya nak rehat ini untuk Ustaz Wan. Tadi Ustaz Wan baru gear 1 tadi. Gear 1. Gear 1. Tapi macam kita tengok, walaupun kita sebut gear 1 2 3 4, Al-Quran ni dia tak boleh main gear gitu. Dia tak boleh. Okey, dia ada disiplin. Kita nak minta Ustaz Wan tunjuk model nanti bacaan Al-Quran. Saya buat pemanas badan lah. Okay. Saya baca sikit Permulaan ayat-ayat pendek ni kan. 138 Sibghatallah, kemudian Ustaz Wan sambung insya-Allah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Tafadhal, Pak Guru kita. Awal juga. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله Allah, Masya Allah. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون Masya Allah. Allahu Akbar. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah. Kalau penonton-penonton perasan tadi, Ustaz Wan mula dengan lagu Ras.
dengan nada yang sederhana biasa, tapi bila sampai pada qul a antum a'lamu amillah, katakanlah adakah kamu tahu lebih daripada Allah? Orang Yahudi Nasrani ini yang mengatakan klaim yang bukan-bukan, qul a antum a'lamu amillah, satu bentuk pertanyaan. Ustaz Wan menaikkan suara supaya kita sedar, oh ada sesuatu kat situ. Ya. Bukan suka-suka nak suara. Pada ayat 140 tadi Ustaz ya. Jadi bila disambung lagi oleh Ustaz Wan Ainuddin tadi, wa man azlamu mimman katama syahada, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya. Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi sebenarnya ini ulang kaji kita bahawa banyak klaim dakwaan daripada orang Yahudi, orang Nasrani. Seawal ayat 135 kata ustaznya tahtadu ya, ayat 135 ni, jadilah kamu orang Yahudi, jadilah kamu orang Nasrani, nanti kamu diberi hidayah. Mereka yakin sangat cakap begitu. Jadi kalau pergi terus kepada ayat 140 tadi, siapa yang lebih zalim lagi sebenarnya daripada mereka yang menyembunyikan syahadah, ya, kesaksian bahawa sebenarnya mereka tahu bahawa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub dan juga keturunannya itu bukanlah di kalangan orang-orang yang Yahudi ataupun Nasrani. Mereka tahu, tetapi mereka sembunyikan kerana apa? Kerana kalau mereka terangkan pada dunia, maka status mereka sebagai the chosen one, orang yang dipilih itu, dan mereka nak mengaut segala kelebihan di dunia akan terbongkar. Ya, maka Allah cakap di situ, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai. Allah tahu, ya, kalau katakan bila ayah ustaznya, bila ayah cakap pada anaknya, abah tahu, ya, abah tahu kamu jangan main-main, ya, anak akan rasa gemetar, apatah lagi bila Allah sendiri yang bercakap pada ayat 140 ini dengan bacaan sebentar tadi yang mengingatkan pada kita pada ayat 141, itulah umat yang telah lalu, ya, telah lalu. Apakah ia berlalu begitu saja? Tidak. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Jadi bagi orang Yahudi Nasrani ini, mereka usahakan yang tak baik, mereka dapat. Dan bagi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, mereka usahakan yang terbaik, mereka dapat. Dan kisah itu kisah yang telah berlalu. Kita pada tahun ini perlu membina kisah dan sejarah kita. Bagaimana tuan-tuan sekalian kita meneruskan legasi apa yang ada pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Ismail, Ishak, Yaqub ini sendiri. Dan salah satunya adalah wahyu Quran yang kembali balik kepada Ustaz Wan Ainuddin. Ustaz, bila Ustaz mengajar Al-Quran ini, kalau Ustaz boleh kongsikan antara cabaran sebenarnya belajar Quran di Malaysia ini, apa nasihat Ustaz kepada penonton di rumah agar kuat semangat, pasal kita ni bukan sekadar tahun ini, tapi kita sebenarnya ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Dalam masa 30 saat Ustaz Ustaz ada kaitan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim. Ya. Nak korban baca belajar Quran ni macam mana? Silakan Ustaz. Malaysia ataupun di mana-mana negara sekalipun, kita adalah kelompok ataupun kalangan orang ajam, orang yang bukan Arab. Kalau orang Arab mesti belajar Quran, jadi orang Melayu juga lagi kena belajar Quran, kerana Al-Quran ini bukan bahasa kita. Jadi pengorbanannya adalah kita mesti memberikan masa yang paling utama kita untuk belajar Quran. Itu adalah satu penekanan yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Beri masa utama, jangan beri masa ruang ataupun masa lapang kita untuk kita belajar. Insya-Allah kita akan mendapat bahagian daripada Al-Quran tadi. Masya-Allah, itu adalah nasihat yang penting. Letakkan Al-Quran ini nombor 1 Ustaz, ya. Kerana kita bukan sekadar kerja biasa-biasa membaca Al-Quran dan memahaminya, ini adalah kerja para anbiya yang telah pun membuktikan apa yang mereka buat dan apa yang boleh kita buat. Inilah pada tahun ini Ustaz, ya. Jadi Ustaz Tirmizi ada nak menyambung? Saya tengok di sempat melihat di Facebook TV Al-Hijrah, masya-Allah. Saya kata inilah mukjizat Al-Quran, ada yang menitis air mata dengan Ustaz Wan baca tadi. Saya nak baca sikitlah komen-komen, appreciate kepada peminat-peminat My Quran Time. Kamariah Ibrahim, Allahu Akbar, cantiknya bacaan ustaz ni. Subhanallah, merdunya bacaan Ustaz Wan. Nik Rohayah, masya-Allah, subhanallah. Kamariah IK, masya-Allah, merdu bacaan Ustaz Wan.
Subhanallah, kami semua kata merdu. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita kata apa? Mukjizat Al-Quran. Ada yang kata Arinah Ibrahim. Masya Allah Ustaz, saya anak murid Ustaz ni daripada grup Raja Faridah di Surau Mimbar BJ, bukan Jerutong agaknya. Semenjak PKP ni kelas cuti, harap dapat mula kelas balik lah. InsyaAllah kelas di sini lah ni hari dapat ni. melihat Ustaz Wan hari ni bukan untuk Bukit Jerutong saja, untuk seluruh dunia. Ini mukjizat Al-Quran. Saya nak dengar, tapi mungkin selepas kita rehat, nak dengar macam mana Ustaz melihat peranan ilmu Taranum dalam bacaan Al-Quran. Sebab ada yang kata tak perlu pun ilmu Taranum. Di sana ada surahan Nabi SAW, anjuran untuk membaca suara yang baik. Macam mana kaitan suara yang baik dengan alunan-alunan ini? Adakah ia begitu penting? Untuk Ustaz Wan beri sedikit gambaran. Ya, bagaimana Ustaz? Sebenarnya sebelum kita berehat, Taranum ni kat mana? Basicnya adalah riwayat daripada Nabi sendiri sebenarnya. Nabi sendiri sebut ma'adzinallahu li syai'in ma'adzina li nabiyyin hasanis sauti bil hasanis saut yataghanna bil Quran yajharu bi. Jadi basicnya adalah Allah itu dia sangat suka dengan Nabi itu bila dia baca Quran, dia baca dengan lagu ataupun dengan suara yang cantik. Itu basicnya. Jadi kalau kita tahu itu basicnya, maka para ulama mengatakan Taranum itu sendiri antara peranan paling utama dia ialah untuk melembut ataupun menambahkan cairnya hati bila kita dengar orang baca Quran. Itu sebab itu Nabi bila dia dengar sebahagian para sahabat yang suaranya cantik, maka Nabi suka untuk dengar para sahabat terbaca seperti mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya, Abu Hasan Al-Asy'ari contoh, Abu Musa Al-Asy'ari contoh. Itu adalah basicnya. Okey. Kita boleh dapat gambaran Ustaz bagaimana peranan Taranum yang pertama tadi, pendengar itu bila dengar bacaan Al-Quran dapat mencairkan hatinya, akan dapat melunakkan hati dengan sebab apa? Takutkan kepada Allah Taala. Jadi Al-Quran ini kita sebut sebagai mukjizat yang kita kata luar biasa. Kalau baca dengan biasa mungkin tak rasa macam Ustaz pernah sebut kita punya molekul apa Ustaz yang kita punya apa? Bercakap tentang dia punya gelombang bunyi itu sendiri dia berbeza. Ya, apatah lagi bercakap tentang kalau muzik biasa dengan lagu daripada Al-Quran ini, ya, saya pernahlah cuba Ustaz ya menggunakan satu software tu, dia punya gelombangnya berbeza. Pasal gelombang ketika baca Quran ni dia punya lebih padu lagi. Jadi dia mengisi terus hati kita berbanding dengan kalau lagu yang muzik-muzik banyak alat muzik ini dia dia punya istilahnya pemboleh ubahnya terlampau begitu. Jadi bila dia masuk ke hati kita, kita pun jadi tak berapa tenteram di situ walaupun lagunya begitu kan. Jadi kita akan menyambung balik banyak perkara yang kita nak bincangkan Ustaz. Kita ada paparan khas tak? Selepas ini jangan ke mana-mana, kita bertemu My Quran Time, baca faham amal. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan tetamu undangan istimewa, ya, juara antarabangsa, qari antarabangsa tahun 2016 Ustaz Wan Ainuddin, dan sebentar tadi kita menyimak kepada halaman 20-21 dan kita akan menyambung lagi selepas ini. Kita ada ingin membawakan satu paparan menarik daripada peminat Quran Time, ya, My Quran Time. Mari kita saksikan sama-sama.
Begitulah adik Muhammad Hakim Saleh ya daripada Ampang katanya ya yang menjadi peminat cilik My Quran Time. Saya kita doakan tuan-tuan semua, doakan agar anak adik Muhammad Hakim Saleh ini terus menjadi qari ya. Kalau katakan tadi Ustaz Wan Ainuddin kata legacy bacaan yang bagus sebentar tadi, adik inilah antara orangnya insya-Allah. Dan jika tuan-tuan ingin berkongsi video bacaan ataupun tadabbur berkongsi ya, boleh muat ataupun muat naik di Facebook dan letakkan hashtag video MQT ya, untuk kita sama-sama kongsi lagi agar kita dapat lebarkan keceriaan bersama Al-Quran ini insya-Allah. Allah tahu Ustaz, apa ni, meluntur beluh biarlah pada rebung. Pada rebungnya. Sejak kecil dah mula minat Quran ni dengan Ustaz Tamizi. Ustaz Tamizi pun bersama dengan kita sekarang ni Ustaz. Ya? Tengah melontar live Allah Syekh Wan Ainuddin kata seronok. Kalau dia hadir ni dia dah jerit dah ni Allahu Akbar. Tapi sebab dalam TV tak dengar lah. Mendengar bacaan Ustaz Tamizi anak-anak kecil tadi memanglah Ustaz, mungkin kita ada pengalaman saya Ustaz, ada anak murid datang umur dah 60. Ustaz, makcik baru datang baru nak betul huruf, tak kenal huruf lagi. Boleh ke Ustaz? Macam mana Ustaz, orang umur, adakah ilmu Al-Quran ini terhenti ataupun susah untuk orang yang berumur 60? Ataupun Ustaz boleh bagi satu nasihat semangat? Belajar Quran ni dia tak ada limit masa lah. Tak ada limit. Sepatutnya dia sepanjang masa, sepanjang hayat kita ada. Jadi saya perhatikan sebahagian syekh saya pernah berkumpul di Mesir tu, pernah berkumpul para masyaikh Quran itu ada dalam 10 orang, lebih kurang 11-12 orang masa tu. Semua masyaikh Quran belaka. Jadi dia masing-masing dia akan minta seorang baca. Jadi bila salah seorang tu baca, ditanya. Bila dia baca tu ditanya, ada salah aku ke? Ada salah aku, dia tanya. Maknanya dia masih belajar. Lepas tu ada satu masalah yang mana dia orang tak jumpa cari jawapan dia. Mari dia telefon syekh lagi besar dalam pertemuan tadi. Jadi saya melihat sikap ataupun sifat para ulama masyaikh Quran ni begitu sekali. Mereka ni merendah diri dan mereka nampak cara mereka ni nak belajar sampai bila-bila. Maknanya tak berhenti, tak berhenti di situ. Jadi maksudnya tidak ada had ya berkaitan dengan Al-Quran ini. Yang pentingnya ialah di penghujung mana kita akan berakhir, yang selalu kita doakan dengan husnul khatimah, dan itulah juga yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, yang didoakan oleh Nabi Yaqub ya. Kalau kita melihat pembelajaran kita sebelum ini, ketika Nabi Yaqub sudah ingin meninggal itu, dia bertanya kepada anaknya, apa yang kamu sembah ya, dan sudah tentunya apa yang kamu sembah itu, apa yang kamu ibadahkan itu sumbernya datang daripada wahyu yang benar yang telah diajarkan sepanjang hayat Nabi Yaqub itu sendiri Ustaz ya. Jadi pada kali ini kita nak teruskan ulang kaji kita pada halaman yang ke-23 ya, halaman 23. Kita nak melihat kepada ayat yang ke-151, respon Allah kepada doa Nabi Ibrahim, ayat 151, ayat 152 dan ayat 153 yang penting untuk kita fahami pada minggu ini. Jadi kita silakan Ustaz. Kita perhatikan Fadil Ustaz Wan akan baca. Kita tengok mulut, dengar dengan hati kita yang tenang. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الله استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 151 hingga 153 ulang kaji kita pada hari ini. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Wan Ainuddin ya. Apakah yang dibacakan sebentar tadi? Kama, sebagaimana Allah telah menceritakan sebelum ini. Permulaan juz yang kedua ialah berkaitan dengan satu nikmat yang dinamakan kiblat. Ya, kiblat daripada Masjidil Aqsa menuju ataupun dipindahkan, dialihkan ke Masjidil Haram. Dan satu lagi nikmat iaitu kama arsalna fikum rasula, diutuskan rasul daripada kalangan kamu membacakan yang pertama tilawah al-Quran ataupun tilawah ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, wa yuzakkikum iaitu tazkiyah, melaksanakan pembersihan, dan yang ketiganya mengajarkan peraturan-peraturan daripada al-kitab dan juga daripada sunnah, daripada al-hikmah. Jadi Nabi Ibrahim berdoa minta untuk tilawah, untuk ta'lim, untuk tazkiyah. Allah membalas dengan tilawah, membalas dengan tazkiyah dahulu, kemudian baru ta'lim. Lantaran apa? Bila kita selalu tilawah al-Quran, baca seperti mana yang Ustaz Wan Ainuddin bacakan sebentar tadi, tuan-tuan mendengar, tuan-tuan baca di rumah tilawah, ia akan memberi tazkiyah kepada diri kita. Kita faham sedikit juga sebahagian daripada tilawah, kita baca, kita faham, maka ia akan membersihkan diri kita. Lantas selepas itu apa yang berlaku? Kita mampu untuk belajar lebih mendalam kepada peraturan-peraturan, nak solat lebih mudah Ustaz ya, kita nak buat sesuatu lebih mudah. Lantaran apa? Kita sudah bersihkan diri kita dengan selalu tilawah al-Quran. Itulah kelebihan membaca al-Quran ini sendiri Ustaz ya. Dan kesannya bila kita sudah berpegang kepada hidayah Allah ini, kita akan jadi orang yang kuat, sabar dalam menghadapi ujian. Itu sebabnya kalau muka surat 24 itu bercerita tentang cabaran, ujian, cabaran, ujian. Dan kali ini kita nak minta gabungan Ustaz Tirmizi dan juga Ustaz Wan Ainuddin lah ya, mengulang kaji halaman akhir bagi minggu ini, halaman 24. So kita nak baca macam mana Ustaz? Ya, saya nak sebelum tu Ustaz, saya nak respon sikit, ada soalan daripada penonton. Oh ya, sila. Okey, pertama saya baca komen sikit. Nur Haida Mustafa, tergetar hati mendengar Ustaz Wan baca. Dan memang ini kita nak pun sebenarnya Ustaz. Ya. Kemudian ada yang kata masya-Allah lunaknya, tersentuh hati, bertambah minat untuk membaca al-Quran. Sebab apa? Bila Ustaz Wan baca tadi, baca dengan tenang, relax, dengan huruf-huruf yang teratur, wakaf ibtidaknya dengan suara yang baik. Dan ada soalan lagi kata, Ustaz Wan baca daripada Tisah Taha. Ustaz Wan baca tak payah buka mulut besar pun dah jelas. Okey, soalan Ustaz, sana ada orang baca macam malah-malah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang imam doa kan. Hasanah bunyi kat ujung je. Dia baca mulut tak buka. Satu lagi pula, Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi dia macam nak jaga sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun tak boleh nak rajuk, tapi memang ada baca macam tu. Saya pengalaman. Minta komen Ustaz Wan. Ya. Macam mana kita nak baca Quran ni? Ada yang tak nak buka mulut langsung, ada yang luah sangat, ada yang lampau sangat. Bacaan Quran yang sebenarnya adalah bacaan yang orang kata yang sifat bacaan Nabi itu layyinah, dia lembut, lembut. Kalau jadi oleh kerana bacaan Quran ni mesti kita ikut cara baca Nabi, maka terjaga sanadnya. Maka cara bacaan yang sebenarnya adalah kalau macam Ustaz Tirmizi sebut tadi,
nganga sangat, tutup sangat, tak, dua-dua tu tak kena. Sebab apa? Dia dikira sebagai, kalau nganga sangat ataupun terlalu menekan sangat, disebut sebagai takalluf. Takalluf ni maknanya berlebihan. Berlebihan. Jadi sebut sempit sangat pun tak boleh. Kalau Fathah dia tak boleh buka sangat, nganga sangat. Dia tak boleh sempit sangat, dia pertengahan. Sebab Fathul Arab fathun wasat. Buka mulut ketika bagi atas, orang Arab buka mulut pertengahan. Dia tak buka luas sangat. Sederhana. Dia tak buka sempit sangat. Contoh Ustaz, sebut Fataha. Fataha. Ya, bukan fataha ataupun fataha. Itu dua-dua tu salah. Jadi yang tengah tadi, yang mula-mula saya sebut tadi, fataha. Itu cara sebut yang betul. Sederhana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nganga. Mungkin ada orang Ustaz, dia orang Melayu, suara dia kecil. Dia nak ikut Syekh Muhammad Khalil Husari, nak ikut Ustaz Wan Ainuddin. Jadi dia buat jadi suara jadi tebal belaka. Huruf dia Bismillahirrahmanirrahim, jadi begitu hurufnya. Maknanya bukan berkaitan dengan suara, berkaitan dengan kaedah tadi. Kaedah tadi, buka mulut baris Fathah tu sederhana. Jangan buka meluas sangat, jangan tutup sangat pula. Okey, kita tak nak cakap banyak. Kita nak dengar Ustaz Wan tarik pada ayat 155. Sekali lah tu ya, saya sekali. Tok Guru ada saya. Bila ada air ni, ada air tak boleh tayamum dah Ustaz. Tak ada tayamum ya. Pasal hari ni kita ada air, tayamum. Saya pakai hari ni, saya pakai macam ni. Saya segan sudah Tok Guru ada sebelah. Jadi saya pernah dengar sedikit, penting saya kira kupasan daripada Syekh Isham Baksarawi bersama dengan murid beliau Syekh Hisham Abdul Bari, menyebut penting untuk kita pembelajar Al-Quran, nak belajar, mengetahui siapakah kita nak ambil Al-Quran padanya. Saya tak nak sebut, saya nak sebut Ustaz Wan Ainuddin, Qari dan Al-Muqri. Dia membaca Al-Quran dan dia menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat. Antara orang yang boleh kita ambil Al-Quran daripadanya, kerana bacaan yang qari, yang mutqin, iaitu yang teliti bacaan. Itu sebabnya Ustaz saya pun nak ambil jugalah daripada yang qari dan muqri ini tahun 2014 dan 2016 ya, di akhir ini. Jadi boleh tak kalau ayat 154 tu kita baca sampai ayat 158. Ustaz baca, kemudian Ustaz Wan baca, kemudian patah balik ke, pasal saya nak ambil istifadah manfaat yang terbaik pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Jom kita buka. Boleh Ustaz ya? Buka surat 24 ayat 154, kita mulakan. Okey, saya buka gelanggang sikit, kemudian kita sama-sama baca insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal Ustaz Wan sambung wala nabluwannakum sampai ayat 155. 157. Okey, Ustaz Tir ambil balik semula. 157. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة Ustaz, sila Ustaz.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Surahul Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi, Ustaz Wan Ainuddin ya, bergabung ya, nak belajar ya. Saya yakin tuan-tuan yang berada di rumah ingin ya belajar dan terus belajar daripada qari, daripada muqri sebentar tadi, dan isi kandungan apa yang kita baca sebentar tadi berkaitan dengan cabaran kesabaran. Ujian bagi kesabaran ini yang paling tinggi Allah mulakan pada ayat 154, iaitu dan janganlah kamu mengatakan bahawa orang yang terbunuh di jalan Allah itu telah mati. Jadi ini adalah ujian kesabaran yang paling tinggi. Syahid di jalan Allah itu Allah cakap bahawa mereka itu tidak mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan Allah bawakan contoh ujian tahap rendah sedikit daripada terbunuh di jalan Allah dengan 5 perkara pada ayat 155 ya. Yang pertama daripada ketakutan, kelaparan, kurang dari segi harta, kurang dari segi diri, dan juga hasil tanaman ataupun bisnes ataupun apa-apa projek yang kita laksanakan, hasil thamaratnya itu berkurang. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimanakah menguruskan perkara ini nak jadi orang yang sabar? Perkataannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia akan menjemput hadiah-hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salawatu min rabbihim, kasih sayang daripada Allah, dan kita akan dipimpin pada jalan Allah. Kesimpulannya apa? Lagi banyak kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ingin memimpin kita. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, moga-moga dengan kita mencari hidayah daripada Al-Quran, dan dalam masa yang sama ya, habis Quran time kita ada ujian demi ujian. Sebenarnya ujian itu untuk menguatkan lagi muhtadun yang kita inginkan. Jadi di akhir ini kita ingin sama-sama memanjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengurniakan hidayah kepada kita, dipimpin doa oleh Ustaz Wan Ainuddin. Silakan Ustaz. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Wan Ainuddin sebagai jemputan kita, sebagai tetamu untuk mencerahkan lagi kita tentang bahagian tajwid taranum. Dalam masa yang sama kita mengulang kaji kepada halaman 20 hingga 24 pada hari ini, dan kita mengalu-alukan ya kepada tuan-tuan untuk terus bersama dalam wakaf untuk ummah, untuk kita sama-sama kita menyebarkan mesej kebenaran, mesej cahaya daripada al-Quran ini. Kita menggalakkan lebih ramai lagi baca, faham dan amal pada masa-masa yang akan datang. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada jam 5 petang ini, pada jam 11 malam ya, dan 6 pagi esok hari Sabtu Ustaz ya. Dan insya-Allah kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Wan Ainuddin sudi bersama pada hari ini Ustaz ya. Kita boleh minta penutup di hujung sekali di hujung ayat nanti ya. Jadi insya-Allah kita sama-sama program yang dibawakan oleh Mufas, kita sama-sama berjumpa lagi My Quran Time, baca faham amal. Kita dengarkan ayat 163 daripada Ustaz Wan Ainuddin sebagai penutup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.